Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, selepas mahkamah mengarahkan Ustazah Mastura ya untuk membayar saman fitnah yang dibuatnya, yang beliau mengalami kekalahan itu sehingga diarahkan membayar hampir 1 juta ringgit. Hari ini ya sahabat semua, kita mendengar perkabaran ya apabila Ustazah Mastura kaki fitnah ini mohon untuk menangguhkan pembayaran. So ini antara perkara yang dimohon, yang cuba ya dibuat oleh Mastura ini, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah perkara itu, sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Ya, perkongsian kita awal pagi hari ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita ikuti perkembangan ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara ya tekan butang subscribe, like dan juga share. So mari kita ikuti perkembangan ya. Apakah yang dituntut, dimohon oleh geng ataupun peguam kepada Ustazah Mastura yang kalah saman fitnah ini. Mahkamah gantung sementara laksana hukuman kes fitnah Siti Mastura. Jadi kenapa ditangguhkan sementara? Ini yang saya katakan tadi karena ya mahkamah akan menetapkan pada 23 Januari ini untuk tentukan sama ada ahli politik PAS Ustazah Mastura ini boleh menangguhkan pembayaran ganti rugi kepada 3 pemimpin DAP. Jadi kita tahu ya ahli parlimen kepala batas ini Ustazah Siti Mastura ini ya memohon untuk penangguhan pembayaran sebanyak 825,000 kepada 3 pemimpin DAP. Kenapa mereka memohon untuk menangguh? Mungkin karena buat masa ini ya mereka belum cukup ongkosnya untuk membayar saman fitnah tersebut. Dan dikatakan pendengaran ini akan menentukan sama ada ahli politik PAS itu boleh menangguhkan pembayaran sambil mengusahakan tindakan undang-undang yang lain. Mahkamah pada 4 Disember memutuskan bahwa ahli politik PAS itu menfitnah pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang ya. Lim Kit Siang termasuk juga anaknya ya, Lim Guang Eng dan ahli parlimen Seputi Teresa Kok dengan mengaitkan mereka kepada pemimpin Parti Komunis Melayah Chempeng semasa kempen PRK Kemaman. Bukan saja mengaitkan, tapi membuat tuduhan katanya mereka ini sepupu, punya kaitan sepupu dan sebagainya. Jadi peguam SN Nair yang mewakili 3 ahli politik DAP berkenan memaklumkan bahwa tarikh pendengaran telah diawalkan kerana pada asalnya ia ditetapkan pada 19 Februari. Jadi penggantungan sementara pelaksanaan penghakiman telah diberikan sehingga 23 Januari, kata Nair. Menurutnya lagi hakim ya yang berkata pergantungan biasanya tidak diberikan untuk penghakiman kewangan. Bagaimanapun demi keadilan, hakim membenarkan penggantungan sementara dan akan mendengar permohonan serta membuat keputusan pada 23 Januari katanya. Jadi Nair menjelaskan jika mahkamah tidak memberikan penggantungan ini, beliau diarah untuk memulakan prosiding kebengkerapan terhadap Ustazah Mastura. Antara lain yang akan dinyatakan sekiranya permohonan Mastura ini gagal untuk memohon penangguhan pembayaran. Sementara itu PAS telah melancarkan kutipan derma jihad di kalangan ahlinya untuk mengumpul dana membantu Mastura membuat pembayaran. Ramai juga lah ya penyokong-penyokong kerajaan memberikan derma kepada Siti Mastura ini, Ustazah Mastura daripada Parti PAS ini. Dan dalam status title ya, mereka mengatakan fitnah itu dosa dan bertobatlah daripada membuat fitnah. Itu antara kenyataan-kenyataan ya, ucapan ataupun title yang diberikan oleh warganet rakyat Malaysia yang memberikan derma sebanyak ada yang 50 sen, ada yang RM1 dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Kita harapkan mahkamah tidak menangguhkan pembayaran ini. Kalau tidak dapat dibayar, akhirnya proses kebengkerapan itu harus dilakukan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Ustazah Mastura kaki fitnah ini. Jadi sahabat semua, sebelum saya akhiri, saya juga ingin berkongsi berita baik berkaitan dengan nilai ringgit yang ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Serikat semalam.
Jadi apakah ya yang menentukan dan kenapa wang ringgit kita ni kukuh ya, tinggi? Jadi kalau kita lihat kenyataan media, ringgit mencatat pemulihan kukuh apabila ditutup lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari Isnin berikutan kenaikan harga komoditi dan bacaan inflasi Amerika Syarikat yang lebih rendah membantu ringgit mengakhiri penurunan berterusan terhadap dolar Amerika Syarikat. Jam 6 petang kemarin, mata wang tempatan meningkat kepada RM4.48 berbanding dolar Amerika Syarikat dari RM4 ke 50 sen semasa ditutup pada hari Jumaat lepas. Rakan kongsi pengurusan SPI Asset Management Stephen Ines berkata, ringgit mendapat sokongan daripada kenaikan harga gas asli dan minyak yang pada akhirnya membolehkan ringgit ditutup lebih tinggi hari ini. Jadi menurutnya ringgit lazimnya lebih kukuh apabila harga minyak mentah meningkat. Mata wang tempatan menyusut selama 2 minggu berbanding dolar Amerika Syarikat sebelum mencatat prestasi lebih tinggi hari ini katanya. Tambah lagi, ringgit memulakan dagangan hari ini dengan positif didorong oleh data perbelanjaan penggunaan peribadi yang lebih rendah berbanding jangkaan pada Jumaat menyebabkan hasil bond Amerika Syarikat 10 tahun merosot. Bagaimanapun pada akhir dagangan hari ini, dolar Amerika Syarikat kembali mengukuh sedikit dipengaruhi oleh ancaman tarif Amerika Syarikat yang berterusan, kata Ines kepada Bernama. Inflasi di Amerika Syarikat yang diukur menerusi indeks harga PCI meningkat 2.4% pada asas tahunan pada November lepas, lebih rendah daripada unjuran peningkatan 2.5%. Ines berkata ringgit yang ditutup lebih tinggi menunjukkan perbezaan daripada dagangan dolar Amerika Syarikat dan yuan luar pesisir yang ditutup rendah. Ringgit dinikahkan kenaikannya lebih tinggi berbanding mata wang utama yang lain. Jadi itu antara perkara ataupun pencerahan ya. Ringgit bercampur-campur berbanding mata wang ASEAN. Mata wang tempatan meningkat berbanding dolar Singapura kepada RM3.30 daripada RM3.31, tetapi rendah berbanding Baht Thailand pada 13.11 daripada 13.06. Ia meningkat berbanding rupiah Indonesia kepada 276.9 daripada 277.7 dan menyusut berbanding peso Filipina kepada 7.6 daripada 7.66. 67 kepada 7.66. Jadi tahniah sekali lagi ya, keadaan ringgit kembali mengukuh, kembali menguat dengan keadaan situasi yang ada berlaku di Amerika Syarikat. Sekali lagi sahabat semua, terima kasih. Tahniah kita ucapkan kepada Ustazah Siti Mastura ya, kerana sudah bergelar menjadi kaki fitnah, sudah belajar menfitnah dan sebagainya. Ya, dia ada kodoktoran ya, boleh dipanggil sebagai doktor, tapi tidak menunjukkan beliau mempunyai intelektual yang tinggi ya apabila membuat fitnah, hasutan dan sehingga menyebabkan beliau kalah fitnah. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan dapat pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.